Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Kita masuk pelajaran sirah. Okey, dalam pelajaran yang ke-8 iaitu zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Okey, dengan ini bersama dengan saya Ustazah Julianati binti Afa. Okey, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dulu objektif pembelajaran. Okey, di akhir pelajaran, murid-murid dapat yang pertama, mengetahui dan memahami proses penubuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Tahu, faham macam mana proses penubuhan dia. Okey, dan yang kedua, awak akan mengetahui sejarah penubuhan kerajaan Bani Abbasiyah. Okey, baiklah. Kita terus kepada pengenalan kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu pada muka surat 50 dalam kitab. Okey, dalam tajuk ni saya suka untuk menggunakan kata soal. Okey, antara yang saya gunakan adalah bila. Bila sebut bila ni merujuk kepada angka, nombor. Jadi bila kerajaan Bani Abbasiyah mula bertapak? Pada tahun 750 Masihi. Ini Masihi, kalau hijrah dia 113 hijrah. Okey. Seterusnya, siapa yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah ni? Siapa? Keturunan Al-Abbas, iaitu keturunan daripada bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kata soal berapa pun merujuk kepada angka. Okey, berapa tahun kerajaan Bani Abbasiyah bertapak? Iaitu pada 500 tahun. Selama 500 tahun tu, berapa pula orang ataupun berapa khalifah yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah? Okey, diperintah oleh 37 orang khalifah ketua. Okey, seterusnya, ada lagi satu kata soal siapa. Okey, siapa khalifah yang masyhur, yang popular, yang terkenal ketika kerajaan Bani Abbasiyah? Saya kemukakan 5 khalifah yang terkenal, iaitu antaranya adalah Abu Al-Abbas As-Saffah, Ja'far Al-Mansur, Harun Aminur Rashid, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan satu lagi saya tak senaraikan dalam kitab Al-Mutawakkal. Okay, ini pengenalan untuk kerajaan Bani Abbasiyah. Awak kena tahu bila, siapa, berapa lama, berapa orang dan siapa yang terkenal. Okay. Seterusnya baru kita masuk proses penubuhan Bani Abbasiyah. Proses penubuhan Bani Abbasiyah. Okey. Dalam kitab ceritanya daripada muka surat 50 sampailah muka surat 52. Tetapi di sini saya keluarkan isi penting dia sahaja. Okey. Nak tahu lebih lanjut, kita kena dengar dan baca kitab. Okey, nombor 1. Mula tahun 107 Masihi. Okey, dalam kurungan pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, iaitu khalifah ke-10 Bani Umayyah. Kenapa bermula 107? 107 Masihi ini bukan tarikh ataupun bukan tahun kerajaan Abbasiyah terbentuk. Okey, ia adalah tahun yang mana kumpulan Bani Abbasiyah mula nak jatuhkan kerajaan Umayyah. Okey, kerajaan Umayyah pun banyak khalifah yang memerintah, tapi pada khalifah yang ke-10 lagi, Bani Abbasiyah ni dah mula nak jatuhkan kerajaan Umayyah. Okey, sebab apa? Okey, banyak pemberontakan. Nombor 2, banyak pemberontakan yang berlaku sehingga tidak sedar gerakan sulit yang dijalankan oleh Abbasiyah. Okey, kalau kita ingat balik, kalau kita kenang balik apa yang kita dah belajar pada tajuk faktor kejatuhan Bani Umayyah, okay, banyak faktor dia. Antara yang boleh jatuhkan dia adalah pemberontakan daripada pelbagai golongan. Antara golongan yang paling dititik beratkan, yang paling ditumpukan adalah golongan Al-Mawali dengan Al-Syiah. Jadi mereka ni, ketentera Umayyah, fokus dekat dua golongan ni je. Dia tak perasan, tak sedar pun rupanya ada lagi golongan yang mula nak jatuhkan kerajaan Umayyah. Jadi golongan tu adalah golongan Bani Abbasiyah lah. Jadi golongan Bani Abbasiyah ni mula, nombor 3 tu, gerakan sulit yang dibawa oleh keluarga Ahlul Bait. Keluarga Ahlul Bait ni keluarga siapa pula? Keluarga Ahlul Bait ni adalah keluarga daripada keturunan
bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, cerita ni ada dekat pada muka surat 51. Okey, Bani Abbasiyah ni mengambil peluang yang mana ada pemberontakan tadi untuk menggiatkan propaganda mereka ataupun gerakan sulit mereka ni ke seluruh pelosok tanah air yang dah Umayyah takluk. Okey. Jadi mereka ni menggunakan gerakan sulit. Daripada siapa ni? Gerakan ni ditaja oleh keturunan keturunan keluarga Nabi Muhammad, daripada Ali bin Muhammad bin Abdul Muttalib. Ali bin Muhammad bin Abdul Muttalib. Kemudian selepas dia meninggal dunia, diatur pula oleh anaknya Muhammad bin Ali. Okay. Dan diteruskan lagi oleh Ibrahim bin Muhammad. Ni ada dekat perenggan yang ketiga pada muka surat 51. Okay, diteruskan oleh Ibrahim bin Muhammad. Okay, Ibrahim bin Muhammad ni lah yang berusaha keras untuk meneruskan gerakan sulit tu, dan menggunakan dia dapat tarik penyokong menggunakan slogan nombor 4 tu, slogan Khalifah untuk Ahlul Bait, dan menggunakan bendera warna hitam. Okay, dengan adanya benda ni dapat menarik sokongan daripada ramai orang, termasuk juga golongan Syiah. Jadi mereka ada sokongan yang kuat daripada rakyat. Okay. Mereka juga menyebar luaskan gerakan mereka ni ke merata-rata tempat, antaranya dekat Kufah, dekat Khurasan, dekat mana lagi yang dekat dalam kitab ni, dekat muka surat 51 sambungan 52. Okey, sampai satu masa gerakan sulit ni nombor 5 akhirnya dapat dikesan, dan Ibrahim bin Ali bin Muhammad tadi ditangkap, kemudian ditangkap oleh tentera Umayyah. Okey, yang kelima tadi tu akhirnya gerakan sulit dapat dikesan. Okay, Ibrahim ditangkap oleh tentera Umayyah, dapat kesan akhirnya. Jadi bila dah dibunuh, gerakan ataupun penyokong Bani Abbasiyah ni tak terhenti di situ. Usaha mereka tak terhenti di situ untuk jatuhkan. Okay, nombor 6. Usaha menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah digiatkan lagi oleh Abu al-Abbas as-Saffah, sehinggalah Khalifah Marwan bin Muhammad dibunuh. Siapa pula nama Khalifah Marwan bin Muhammad ni? Okay, dekat muka surat 52 ada nota ringkas dia. Ia adalah Khalifah terakhir Bani Umayyah. Bila Khalifah terakhir, maksudnya itulah penghujung kerajaan Bani Umayyah. Tak ada lagi dah kerajaan Bani Umayyah. Maka timbullah kerajaan yang baru yang diberi nama Kerajaan Bani Abbasiyah. Okay, jadi Abu al-Abbas ni yang berusaha keras, teruskan juga sampailah berjaya menewaskan Khalifah Umayyah. Khalifah yang terakhir tu Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad ni mula rasa goyang, dia larikan diri ke Palestin, kemudian larikan diri lagi ke Mesir, tapi akhirnya dapat ditangkap juga oleh golongan Bani Abbasiyah ni dan akhirnya dibunuh. Maka tak ada dah lagi kerajaan Khalifah Bani Umayyah. Okay. Kat sini dah proses penubuhan Bani Abbasiyah. Okay, nampak dekat situ Okay, sebenarnya digunakan gerakan sulit. Bahasa senangnya underground. Gerakan sulit underground. Orang tak sedar pun. Senyap-senyap je. Tahu-tahu dah jadi. Okay, kita terus lagi. Khalifah pertama Abu al-Abbas as-Saffah. Okay, ini dalam tajuk pemerintahan Khalifah Bani Umayyah bermula. Bila dia bermula tu, okay, dengan terbunuhnya tadi Khalifah terakhir Bani Umayyah tadi, maka Abu al-Abbas as-Saffah mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Okay. Dan bila diisytiharkan dirinya sebagai Khalifah, maka dia minta rakyat untuk memberi bai'ah, taat setia kepadanya. Okay. Dan antara benda yang dibuat apabila sebuah kerajaan dah terbentuk adalah yang pertama tu dia mesti memindahkan pusat pemerintahannya.
Dia tak nak pusat pemerintahan yang sama dengan kerajaan sebelum ni. Maka Abu Al-Abbas As-Saffah telah memindahkan pusat pemerintahan yang bawah lagi yang ketiga tu dari Khurasan ke Al-Anbar. Dari Khurasan ke Al-Anbar. Kemudian tukar pula nama Al-Anbar tu kepada nama Al-Hashimiyah. Al-Hashimiyah. Pada muka surat 53 ada kenyataan tu. Saya semua ambil dalam kitab, cuma saya keluarkan isi penting dia saja. Dekat Al-Anbar ni lah beliau tu, Abu Al-Abbas As-Saffah, menyusun pentadbirannya bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kanan kerajaan Bani Abbasiyah. Seterusnya sampai kepada kesimpulan. Saya simpulkan ada 4 poin kat sini. Yang pertama, ditubuhkan oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hisham. Ini adalah keturunan Bani Abbasiyah, keturunan daripada keluarga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditubuhkan kerajaan Bani Abbasiyah ni ditubuhkan atas perasaan dendam. Mereka ni sebenarnya dendam dengan kerajaan Bani Umayyah, sebabnya sikap Bani Umayyah yang sentiasa mengira keturunan. Tu yang timbul golongan Al-Mawali, golongan-golongan yang mula menentangnya. Seterusnya yang ketiga, Khalifah pertama kerajaan Bani Abbasiyah ialah Abu Al-Abbas As-Saffah. Ada kenyataan dekat muka surat 53 perenggan yang kedua. Khalifah pertama ni memerintah selama 23 tahun, iaitu pada tahun 113 Hijrah sehingga 136 Hijrah. Jadi 23 tahun Abu Al-Abbas memerintah kerajaan ni. Tetapi selama 23 tahun, poin yang seterusnya tu, Khalifah Al-Abbas As-Saffah tidak dapat membuat banyak kemajuan semasa pemerintahannya kerana pada zaman beliau memerintah merupakan zaman peralihan. Maksudnya peralihan daripada kerajaan yang lama kepada kerajaan yang baru memang banyak. Masih ramai yang tidak menyokongnya, masih ramai yang masih menyokong kerajaan sebelumnya. Maka tak dapat buat kemajuan yang terlalu banyak untuk rakyatnya. Tetapi selama 500 tahun kerajaan Bani Abbasiyah bertapak tu, pelbagai ilmu, perkembangan ilmu yang paling mantap dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Nanti kita akan tengok lagi pelajaran-pelajaran pada seterusnya. Kita akan kaji lagi kerajaan Bani Abbasiyah ni. Setakat ini sahaja dahulu pelajaran kita untuk zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Saya harap objektif yang kita baca tadi, objektif yang saya sebut tadi tercapai. Awak faham macam mana penubuhan kerajaan Bani Abbasiyah dan awak boleh tahu sejarah penubuhan dia bagaimana. Itu sahaja dari saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, siapa yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah ni? Siapa? Keturunan Al-Abbas, iaitu keturunan daripada bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kata soal berapa pun merujuk kepada angka. Berapa tahun kerajaan Bani Abbasiyah bertapak? Iaitu pada 500 tahun. Selama 500 tahun tu, berapa pula orang ataupun berapa khalifah yang memerintah kerajaan Bani Abbasiyah? Diperintah oleh 37 orang khalifah, ketua. Seterusnya, ada lagi satu kata soal siapa. Siapa khalifah yang masyhur, yang popular, yang terkenal ketika kerajaan Bani Abbasiyah? Saya kemukakan 5 khalifah yang terkenal, iaitu antaranya adalah Abu Al-Abbas As-Saffah, Ja'far Al-Mansur, Harun Aminur Rashid, Abdullah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan satu lagi saya tak senaraikan dalam kitab Al-Mutawakkal. Ini pengenalan untuk kerajaan Bani Abbasiyah. Awak kena tahu bila, siapa, berapa lama, berapa orang dan siapa yang terkenal. Seterusnya baru kita masuk proses penubuhan Bani Abbasiyah. Proses penubuhan Bani Abbasiyah. Dalam kitab ceritanya daripada muka surat 50 sampailah muka surat 52. Tetapi di sini saya keluarkan isi penting dia sahaja. Nak tahu lebih lanjut, kita kena dengar dan baca kitab. Nombor 1.
mula tahun 107 Masihi. Dalam kurungan pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, iaitu Khalifah ke-10 Bani Umayyah. Kenapa bermula 107? 107 Masihi ini bukan tarikh ataupun bukan tahun kerajaan Abbasiyah terbentuk. Ia adalah tahun yang mana kumpulan Bani Abbasiyah mula nak jatuhkan kerajaan Umayyah. Kerajaan Umayyah pun banyak khalifah yang memerintah, tapi pada khalifah yang ke-10 lagi, Bani Abbasiyah ni dah mula nak jatuhkan kerajaan Umayyah. Sebab apa? Banyak pemberontakan, nombor 2, banyak pemberontakan yang berlaku sehingga tidak sedar gerakan sulit yang dijalankan oleh Abbasiyah. Kalau kita ingat balik, kalau kita kenang balik apa yang kita dah belajar pada tajuk faktor kejatuhan Bani Umayyah, banyak faktor dia. Antara yang boleh jatuhkan dia adalah pemberontakan daripada pelbagai golongan. Antara golongan yang paling dititik beratkan, yang paling ditumpukan adalah golongan Al-Mawali dengan Al-Syiah. Jadi mereka ni, ketentera Umayyah, fokus dekat dua golongan ni je. Dia tak perasan, tak sedar pun rupanya ada lagi golongan yang mula nak jatuhkan kerajaan Umayyah. Jadi golongan tu adalah golongan Bani Abbasiyah lah. Jadi golongan Bani Abbasiyah ni mula, nombor 3 tu, gerakan sulit yang dibawa oleh keluarga Ahlul Bait. Keluarga Ahlul Bait ni keluarga siapa pula? Keluarga Ahlul Bait ni adalah keluarga daripada keturunan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ni ada dekat pada muka surat 51. Bani Abbasiyah ni mengambil peluang yang mana ada pemberontakan tadi untuk menggiatkan propaganda mereka ataupun gerakan sulit mereka ni ke seluruh pelosok tanah air yang dah Umayyah takluk. Jadi mereka ni menggunakan gerakan sulit. Daripada siapa ni? Gerakan ni ditaja oleh keturunan keturunan keluarga Nabi Muhammad, daripada Ali bin Muhammad bin Abdul Muttalib. Ali bin Muhammad bin Abdul Muttalib. Kemudian selepas dia meninggal dunia, diatur pula oleh anaknya Muhammad bin Ali. Dan diteruskan lagi oleh Ibrahim bin Muhammad. Ni ada dekat perenggan yang ketiga pada muka surat 51. Diteruskan oleh Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad ni lah yang berusaha keras untuk meneruskan gerakan sulit tu, dan menggunakan dia dapat tarik penyokong menggunakan slogan nombor 4 tu, slogan Khalifah untuk Ahlul Bait, dan menggunakan bendera warna hitam. Dengan adanya benda ni dapat menarik sokongan daripada ramai orang, termasuk juga golongan Syiah. Jadi mereka ada sokongan yang kuat daripada rakyat. Mereka juga menyebar luaskan gerakan mereka ni ke merata-rata tempat. Antaranya dekat Kufah, dekat Khurasan, dekat mana lagi yang dekat dalam kitab ni, dekat muka surat 51 sambungan 52. Sampai satu masa gerakan sulit ni, nombor 5, akhirnya dapat dikesan dan Ibrahim bin Ali bin Muhammad tadi ditangkap, kemudian ditangkap oleh tentera Umayyah. Yang kelima tadi tu, akhirnya gerakan sulit dapat dikesan. Ibrahim ditangkap oleh tentera Umayyah, dapat kesan akhirnya. Jadi bila dah dibunuh, gerakan ataupun penyokong Bani Abbasiyah ni tak terhenti di situ. Usaha mereka tak terhenti di situ untuk jatuhkan. Nombor 6, usaha menjatuhkan kerajaan Bani Umayyah digiatkan lagi oleh Abu Al-Abbas As-Saffah, sehinggalah Khalifah Marwan bin Muhammad dibunuh. Siapa pula nama Khalifah Marwan bin Muhammad ni? Dekat muka surat 52 ada nota ringkas dia. Ia adalah Khalifah terakhir Bani Umayyah. Bila Khalifah terakhir, maksudnya itulah penghujung kerajaan Bani Umayyah. Tak ada lagi dah kerajaan Bani Umayyah. Maka timbullah kerajaan yang baru yang diberi nama kerajaan Bani Abbasiyah. Jadi
Abu al-Abbas ni yang berusaha keras, teruskan juga sampailah berjaya menewaskan Khalifah Umayyah. Khalifah yang terakhir tu Khalifah Marwan bin Muhammad. Khalifah Marwan bin Muhammad ni mula rasa goyang, dia larikan diri ke Palestin, kemudian larikan diri lagi ke Mesir, tapi akhirnya dapat ditangkap juga oleh golongan Bani Abbasiyah ni dan akhirnya dibunuh. Maka tak ada dah lagi kerajaan Khalifah Bani Umayyah. Okay. Kat sini dah proses penubuhan Bani Abbasiyah. Okay, nampak dekat situ Okay, sebenarnya digunakan gerakan sulit. Dia bahasa senangnya underground. Gerakan sulit underground. Orang tak sedar pun. Senyap-senyap je. Tahu-tahu dah jadi. Okay, kita terus lagi. Khalifah pertama Abu al-Abbas as-Saffah. Okay, ini dalam tajuk pemerintahan Khalifah Bani Umayyah bermula. Bila dia bermula tu, okay, dengan terbunuhnya tadi Khalifah terakhir Bani Umayyah tadi, maka Abu al-Abbas as-Saffah mengisytiharkan dirinya sebagai Khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah. Okay. Dan bila diisytiharkan dirinya sebagai Khalifah, maka dia minta rakyat untuk memberi bai'ah, taat setia kepadanya. Okay, dan antara benda yang dibuat apabila sebuah kerajaan dah terbentuk adalah yang pertama tu dia mesti memindahkan pusat pemerintahannya. Okay, dia tak nak pusat pemerintahan yang sama dengan kerajaan sebelum ni. Maka Abu al-Abbas as-Saffah telah memindahkan pusat pemerintahan, yang bawah lagi yang ketiga tu, dari Khurasan ke Al-Anbar. Kemudian tukar pula nama Al-Anbar tu kepada nama Al-Hashimiyah. Okay, pada muka surat 53 ada kenyataan tu. Saya semua ambil dalam kitab, cuma saya keluarkan isi penting dia saja. Okay, dekat Al-Anbar ni lah beliau tu, Abu al-Abbas as-Saffah, menyusun pentadbirannya bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin kanan kerajaan Bani Abbasiyah. Okay, seterusnya sampai kepada kesimpulan. Okay, saya simpulkan ada 4 poin kat sini. Okay, yang pertama, ditubuhkan oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hisham. Okay, ini adalah keturunan Bani Abbasiyah, keturunan daripada keluarga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ditubuhkan kerajaan Bani Abbasiyah ni ditubuhkan atas perasaan dendam. Mereka ni sebenarnya dendam dengan kerajaan Bani Umayyah, sebabnya sikap Bani Umayyah yang sentiasa mengira keturunan. Tu yang timbul golongan Al-Mawali, golongan-golongan yang mula menentangnya. Okay, seterusnya yang ketiga, Khalifah pertama kerajaan Bani Abbasiyah ialah Abu al-Abbas as-Saffah. Ada kenyataan dekat muka surat 53 perenggan yang kedua. Khalifah pertama ni memerintah selama 23 tahun, iaitu pada tahun 113 Hijrah sehingga 136 Hijrah. Jadi 23 tahun Abu al-Abbas memerintah kerajaan ni. Tetapi selama 23 tahun, poin yang seterusnya tu, Khalifah al-Abbas as-Saffah tidak dapat membuat banyak kemajuan semasa pemerintahannya, kerana pada zaman beliau memerintah merupakan zaman peralihan. Maksudnya peralihan daripada kerajaan yang lama kepada kerajaan yang baru memang banyak. Masih ramai yang tidak menyokongnya, masih ramai yang masih menyokong kerajaan sebelumnya. Maka tak dapat buat kemajuan yang terlalu banyak untuk rakyatnya. Tetapi selama 500 tahun kerajaan Bani Abbasiyah bertapak tu, pelbagai ilmu, perkembangan ilmu yang paling mantap dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Nanti kita akan tengok lagi pelajaran-pelajaran pada seterusnya. Kita akan kaji lagi kerajaan Bani Abbasiyah ni. Okay, setakat ini sahaja dahulu pelajaran kita untuk zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Saya harap objektif yang kita baca tadi, objektif yang saya sebut tadi tercapai. Awak faham macam mana penubuhan kerajaan Bani Abbasiyah dan awak boleh tahu sejarah penubuhan dia bagaimana. Okay, itu sahaja dari saya hari ini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.